Dan saya rasa lebih daripada 24 jam sebenarnya dah 2 hari hujan berterusan di beberapa kawasan di Semenanjung Malaysia, terutama di kawasan tengah Semenanjung Malaysia itu. Dan semalam kita dapat saksikan begitu banyak permintaan pertolongan daripada ramai pihak. JBPM menyatakan 1,800 panggilan kecemasan peringkat nasional mereka terima semalam sahaja, dan ini membabitkan kebanyakannya di kawasan Selangor itu sendiri. Dan sudah pasti ramailah yang tidak dapat tidur, tak dapat nak membuat apa-apa sekalipun. Helpless, orang kata helpless, dah tak dapat nak lakukan apa-apa, nak pergi tolong tiada latihan, tiada kepakaran ataupun tiada alatan-alatan keselamatan dan sebagainya. Dan sudah pasti ramai juga tidak dapat tidur semalam memikirkan soal keselamatan keluarga mereka yang berada di kawasan-kawasan yang terjejas. Dan ini adalah gambaran situasi terkini berkaitan dengan mangsa banjir yang kita dapat makluman tadi, Hakim. Awal pagi ini 13,000 mangsa banjir secara keseluruhannya di 6 buah negeri. Dan untuk kita dapatkan situasi di lapangan berkaitan dengan keadaan banjir ini, telah pun bersedia di kawasan tertentu ataupun Ridauddin Daud, wartawan Ridauddin Daud telah pun bersedia di kawasan sekitar terjejas banjir ini. Ridauddin, apa yang Ridauddin boleh gambarkan setakat ini keadaan semasa di sana? Baik, terima kasih rakan setugas. Jadi pertamanya apa yang saya boleh gambarkan, keadaan di Jalan Ipoh ataupun berhampiran dengan Sentul ini nampaknya semakin baik, beransur pulih kerana saya tiba kira-kira jam 6.10 pagi tadi. Memang kawasan di sini, di sebelah belakang saya sebenarnya, di dekat-dekat lampu isyarat itu, keadaannya agak membimbangkan kerana paras air dilihat tinggi. Saya juga sebenarnya pada pagi tadi, kalau ikutkan, memang ingin pergi ke pejabat di WTC, namun kebanyakan kawasan ataupun jalan di lokasi sekeliling WTC nampaknya sudah pun ditutup kerana di Jalan Ipoh ini terdapat berlakunya banjir dan juga sebenarnya ada pokok tumbang di sebelah kirinya. Jadi sebab itulah saya terpaksa pusing jauh, dan akhirnya apabila sampai ke sini nampaknya memang tidak boleh lepas kerana air sudah pun tinggi. Ada juga saya melihat satu motor dan juga satu kereta cuba untuk merentas banjir itu, namun nampaknya tidak berjaya kerana satunya, sebelum saya sempat untuk ni, saya tengok dulu boleh lepas, nampaknya tidak lepas. Saya terpaksa berpatah balik. Saya fikir mungkin ada kerosakan pada motorsikalnya, dan kemudian selepas itu ada kereta pula yang saya lihat sudah pun pergi cuba untuk melintas, namun nampaknya masih juga gagal. Dan apa yang saya dapat lihat sebenarnya, baru saja sebentar tadi, nampaknya ada beberapa orang sudah pun menolak kereta itu ke tepi. Jadi mungkin saya boleh tunjukkan sedikit lokasi ini di mana saya berada. Ini sebenarnya pada pagi tadi, saya boleh katakan di lampu isyarat itu hanya saya fikir mungkin dalam 1 meter sahaja dari lampu isyarat itu sudah pun dinaiki air pada pagi tadi. Namun seperti yang anda boleh lihat sekarang, keadaannya sudah semakin baik. Sampailah ke hujung, saya fikir mungkin lebih kurang dalam 50 meter kita boleh lihat air sudah pun surut, tiada lagi banjir. Kalau ikutkan pada waktu tadi, memang itulah kawasan yang dinaiki air daripada sini sampailah ke sana. Itu yang menyebabkan saya tidak dapat melepasi kawasan ke sana. Namun apa yang seperti anda boleh lihat dalam visual ini, nampaknya keadaan sudah pun semakin pulih. Namun apa yang saya boleh kongsikan sebenarnya, tadi di kawasan ini agak hiruk pikuk dengan orang yang ingin pergi bekerja, namun mereka tidak dapat melakukannya kerana saya sempat bertanya kepada orang di sini, paras air tinggi ke? Kerana saya lihat ada beberapa yang patah balik pun kerana tidak dapat masuk ke tempat kerja, dan mereka mengatakan ada sesetengah tempat di belakang ini yang anda lihat nampak surut dan sebagainya. Ada sesetengah tempat yang paras airnya sampai ke tahap peha. Jadi itulah yang melambangkan bagaimana keadaan di sini. Namun saya lihat sudah pun semakin surut. Dan mungkin kalau ada visual dikongsikan, sebenarnya biasalah dalam keadaan banjir di mana-mana kawasan pun, apabila ia melibatkan sungai dan sebagainya. Dalam visual di WTC juga ada menunjukkan bahawa terdapatnya beberapa ekor ikan yang terdampar ataupun terperangkap di atas darat, kerana biasalah kalau waktu banjir memang itulah fenomena biasanya apabila haiwan-haiwan di dalam air itu, apabila air sudah pun melimpah ke kiri dan ke kanan sehingga melepasi sungai, dan apabila surut secara tiba-tiba, itulah realiti yang berlaku. Saya pernah juga menghadapi banjir besar di Kuala Kangsar beberapa tahun lepas, dan begitulah keadaannya, di mana banyak ikan yang sebelum ini mungkin tidak pun mereka dapat lihat, akhirnya mereka dapat lihat dan berada di kawasan-kawasan yang tidak terjangka, seperti di dalam longkang, di parit-parit kecil, di tali air dan sebagainya. Jadi itulah kesan banjir sebenarnya. Namun apa yang kita harapkan, seperti di Kuala Lumpur, nampaknya hujan sudah kembali turun. Ada rintik-rintik juga di sini. Kita harapkan keadaan hujan dan juga banjir ini dapat surut segera, kerana seperti ada rakan setugas cakap, sudah 24 jam keadaan ini berlarutan, dan kita benar-benar mengharapkan agar ia dapat reda, dapat surut, dan pastinya kita mengharapkan semua orang dapat bersabar dan
jangan buat perkara yang boleh membahayakan diri anda. Ridodin. Itu saja laporan lintas langsung saya dari sini, kembali kepada rakan setugas. Saya. Sebelum tu Ridodin, untuk penonton, kalau nak tahu sebenarnya kami di Esrawani juga kita mempunyai studio mini di Ibu Negara, iaitu ataupun lebih tepat di mana lokasi Ridodin ditempatkan, di World Trade Center, bangunan World Trade Center, dan visual yang anda saksikan tadi, visual yang ada ikan tadi itu adalah daripada sungai sebelah dekat bangunan World Trade Center ataupun dekat dengan sebuah pusat beli belah Sandway Putra SPM, Sandway Putra Mall. Sandway Putra Mall itu air semalam, ini situasi pagi tadi ni. Nampak pagi tadi dah surut sikit, tapi semalam sebenarnya dekat mana ikan tu ada, dekat situlah air naik sehingga tengah malam tadi, awal pagi tadi. Dan Ridodin, kami juga difahamkan ada sebahagian kita tahu ramai yang mungkin terperangkap dalam kenderaan kerana tidak boleh melalui jalan tersebut untuk pulang ke kediaman masing-masing. Dan kami di Esrawani juga tidak terlepas dengan situasi sebegitu. Kami difahamkan ada rakan-rakan setugas atau wartawan yang lain yang sebenarnya terpaksa tidur di tempat kerja mereka, Ridodin. Ya, betul lah, Ken. Kalau ikutkan semalam, sebenarnya tengah malam semalam adalah sesuatu yang saya tidak pernah alami, sesuatu yang boleh dikatakan agak kelang kabut, agak mencemaskan, kerana seperti yang anda tahu di WTC sebenarnya ada beberapa program dilangsungkan. Saya juga ketika diarahkan ataupun diberitahu bahawa keadaan mungkin akan menjadi lebih teruk, saya ada berjumpa dengan 2 orang artis di hadapan, betul-betul di hadapan pejabat kita, dan saya sempat memberitahu kepada mereka bahawa keadaan mungkin akan semakin teruk. Jika anda perlu beredar, baik beredar sekarang. Jadi itulah sebenarnya. Dan sebenarnya bila melihatkan keadaan itu sebenarnya sekejap saja. Saya apabila dapat tahu, saya terus balik dan saya fikir dalam 11.30 macam tu, dan kemudian bila sampai di rumah saya lihat pada WhatsApp dalam jam 12 tidak sampai, nampaknya keadaan sudah pun semakin teruk. Kalau ikutkan parking bawah tu, pada waktu saya pergi air belum lagi naik, baru saja di parking luar. Dan apabila saya balik, bayangkan tidak sampai pun setengah jam, nampaknya air sudah semakin teruk. Jadi ada beberapa petugas kita yang mungkin fikir adalah lebih baik untuk mereka berada di sini. Kerana ialah kalau katalah mereka pulang, mereka tersekat pula di tengah jalan, makanan tak ada, sebagainya tak ada, tidur pula dalam kereta mungkin tidak selesa. Jadi saya ingat, saya tak silap saya ada 2 atau 3 orang, iaitu satu kita punya OB Saifuddin dan juga kita punya director Fuad berada di sana untuk tidur semalam sana. Dan kebetulan dalam bilik pun kita ada juga kemah dan juga ada beberapa bantal kecil untuk digunakan. Jadi saya fikir mungkin itu agak selesa untuk mereka untuk tidur. Namun apa yang penting, itulah yang sebenarnya berlaku. Ketika orang lain menghadapi masalah banjir, berdepan dengan pelbagai bencana dan masalah sebagainya, kita juga sebenarnya walaupun dalam kita sibuk untuk membuat liputan, kita juga sebenarnya menghadapi masalah-masalah tertentu. Namun itu tidak mematahkan semangat kami, kerana selepas ini saya akan pergi ke beberapa kawasan. Saya lihat semalam di Twitter sampai ke 1 pagi, saya lihat di Twitter untuk saya lihat di manakah kawasan-kawasan yang terjejas teruk, dan saya akan menumpukan di kawasan-kawasan yang mungkin tidak begitu mendapat perhatian atau mungkin masih lagi belum mendapat bantuan daripada mana-mana pihak. Di situlah antara lokasi yang saya akan tuju selepas ini. Sudah pasti saya akan bawakan laporan dari semasa ke semasa, kerana pada hari ini saja bukan sahaja bencana yang melibatkan Selangor, ia juga melibatkan negeri-negeri lain. Dan sebenarnya ini adalah masalah negara kita, bencana yang melanda negara kita, dan seluruh rakyat Malaysia sebenarnya harus bersolidariti bersama-sama untuk kita sama-sama membantu memberikan semangat kepada mereka-mereka yang terjejas banjir. Kerana pada waktu ini sebenarnya semangat adalah sangat-sangat diperlukan, bantuan adalah sangat-sangat diperlukan, kerana mereka akan ada semangat kalau kita memberikan semangat, dan kalau kita ada untuk mereka, teruskan berikan semangat kepada mereka, kerana itulah harapan untuk mereka sekarang. Okey, baik. Terima kasih Ridodin Daud yang bersiaran di kawasan-kawasan yang terjejas banjir. Selepas ini Ridodin akan pergi ke kawasan-kawasan yang sukar ataupun mencari kawasan-kawasan ataupun mangsa-mangsa yang masih lagi terperangkap di kawasan-kawasan tertentu.